Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Abu Sufyan, A177598 di bawah sediaan Dr. Muhammad Zulfazli Abdul Hasan Asy'ari akan membentangkan peranan dan ketokohan Bairam Khan dalam kerajaan Mughal era Humayun 1530 hingga 1555. Latar belakang Bairam Khan, nama sebenar Bairam Khan ialah Baharul Khurafan. Gelaran beliau ialah Khan Hanan, iaitu tuan atas tuan, dan juga Jauhar, seorang yang berendah diri dan cepat bangkit daripada pentadbiran yang kecil untuk menjadi bendahara di Lahore. Beliau dilahirkan pada tahun 1497 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1561 Masihi. Bairam Khan mula melibatkan diri dengan kerabat Maharaja, iaitu Pak Shah, apabila Humayun menggantikan Babur pada tahun 1530 Masihi. Babur melantik Bairam Khan sebagai muhdar, iaitu penjaga sisik. Bairam Khan berkhidmat dengan Humayun ketika pertempuran Kanauj pada tahun 1540 Masihi. Objektif pertama meneliti ketokohan Bairam Khan berdasarkan pengalaman penglibatan beliau berkhidmat dengan Humayun. Objektif kedua adalah menganalisis peranan Bairam Khan yang bertanggungjawab bertemu dengan Shah Tahmasp. Dan objektif ketiga adalah mengkaji misi Bairam Khan ke Kandahar. Metod kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah menggunakan kaedah kualitatif berdasarkan cara kajian sejarah dan juga analisis kandungan berdasarkan sumber primer dan juga sumber sekunder. Kita masuk kepada permulaan penglibatan Bairam Khan bersama Humayun. Bairam Khan merupakan salah seorang pegawai setia Humayun kerana telah membantu kerajaan Mughal untuk bangkit semula di India. Bairam Khan merupakan salah seorang tentera terbaik Humayun. Bairam Khan berjaya mengumpulkan beberapa tentera. Dia cuba dengan penentangan beraninya untuk memberi masa kepada Humayun kerana pada ketika itu berlaku konflik dengan Syekh Shah Suri. Pada ketika konflik persaudaraan antara Humayun, Mirza Kamran, Mirza Askari dan juga Syekh Shah Hussain Mirza, atas nasihat Bairam Khan, Humayun kini berjaya membuktikan dirinya cukup bijak bagi berhenti sementara sebelum maju terus ke hadapan. Humayun melakukan perjanjian damai dengan Shah Hussain Mirza dan Shah Hussain Mirza memberikan 2,000 muatan pakaian, 300 ekor unta dan membuat binaan jabatan Puntun melintasi Indus. Bairam Khan pergi dengan tergesa-gesa di belakang kemah Humayun dan mengendalikan keadaan. Seterusnya kita masuk kepada perwakilan Humayun bertemu dengan Shah Tahmasp. Humayun meninggalkan Sistan untuk memulakan perjalanannya ke kota Khurasan. Humayun mengadakan wawancara dengan Sultan Muhammad Mirra, iaitu anak sulung Sultan Shah Tahmasp yang memegang pemerintahan negara itu di bawah pengurusan Muhammad Khan Takluk. Humayun menerima semua keperluan, kemudahan dan keperluan perjalanannya. Shah Tahmasp juga membuat segala persiapan dan menunjukkan keramahan kepada perwakilan kerajaan Mughal. Bairam Khan terus memberikan surat penghormatan kepada Shah Tahmasp dan membawa sepucuk surat yang mengucapkan tahniah kepada Humayun atas kedatangannya. Kedua-dua raja bertemu di Ulaq Surik dan bertukar penghormatan adat. Bairam Khan pernah terfikir untuk memasuki wilayah Parsi tetapi telah menjadi penasihat utama Humayun. Bairam Khan sewajarnya dihantar dengan pengiring seramai 10 penunggang kuda. Bairam Khan adalah seorang puak Turki yang berasal dari Parsi yang pernah berjuang bersama Babur sebelum menyertai Humayun. Kini Bairam Khan dengan diiringi 10 penunggang kuda menghadirkan diri di hadapan Shah Tahmasp, di mana dia berhadapan dengan situasi halus dan berpotensi memperangkap dirinya sendiri. Namun akan tetapi Bairam Khan mampu secara diplomatik menyebelahi isu itu, iaitu isu Taj-i-Safavid, yang mana Taj-i-Safavid adalah untuk mempengaruhi seseorang masuk dan setia dengan mazhab Syiah. Seterusnya kita masuk kepada misi pergerakan Bairam Khan ke Kandahar. 5 hari selepas urusan di Helmand, Humayun tiba di sekitar Kandahar. Humayun segera meneruskan strateginya dan menandakan tanah untuk membuat parit. Memandangkan pasukan garrison sangat kuat, terdapat pertempuran setiap hari dan pertempuran tunggal sehingga mengakibatkan kerugian yang teruk dialami oleh kerajaan Mughal. Bairam Khan telah berarak dengan pasukan utusan Parsi dan juga pengikut Humayun. Pasukan Bairam Khan datang secara mengejut dan selepas tindakan yang sikat di mana
Rafia diambil dan dipaksa bersurai. Ketika Humayun memutuskan untuk menuju ke Kandahar dengan harapan mendapat sokongan saudaranya iaitu Mirza Askari dan penduduk Afghan yang lain, dan dalam perjalanan mereka berhenti di sebuah kampung. Mirza Askari ingin melakukan pengkhianatan dalam fikirannya dengan tidak menghantar seorang pun pemberi maklumat ke kamp Mughal di Jun tepat pada masanya. Apabila Mirza Kamran yakin bahawa Humayun sedang menghampiri Kandahar, Mirza Kamran menangis rendah diri dan berkata dengan kesakitan yang tidak terkira. Mirza Kamran berkata dalam kesakitan, "Pergilah kamu, semoga perjalanan kamu selamat ke Kandahar dan berdamai antara kami." Apabila Hamidah Baru Begum meninggalkan Kabul, Hamidah Baru Begum menyerahkan akhbar kepada Mirza Kamran untuk diserahkan ke dalam jagaan Muhtarimah, iaitu Khonam, kepada Khanam. Kemudian Humayun mengembara secepat mungkin ke Kandahar. Humayun mengepung Mirza Kamran dan Mirza Askari selama 40 hari di kota Kandahar, dan Humayun menghantar Bayram Khan ke kedutaan untuk bertemu dengan Mirza Kamran. Mirza Kamran melihat bahawa dia tidak dapat membawa masuk ke dalam medan tentera yang dapat mengatasi serangan Humayun kerana Humayun mendapat bantuan daripada kerajaan Safawiyah. Bayram Khan dan yang lain bergabung dan kubu Mirza Kamran itu jatuh ke tangan Mughal. Bayram Khan telah dilantik sebagai Gubernur Kandahar dan duta dihantar ke Shah Tahmasp untuk meyakinkan walaupun Bidak Khan telah bertindak bertentangan dengan arahan Humayun. Secara kesimpulannya, Bayram Khan mempunyai peranannya dalam pengukuhan kerajaan Mughal. Menerusi analisis yang dilakukan daripada sumber yang didapati, dapat dinyatakan bahawa Bayram Khan telah memainkan peranan yang penting berdasarkan zaman pemerintahan kerajaan Mughal ketika pemerintahan Humayun pada tahun 1538. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.